Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang dan disusung oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Katanya hadis yang ke-908 daripada kitab Bulughul Maram, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ishtaraktu ana wa Ammar wa Sa'd fi ma nusibu yawm Badr. Al-hadis rawahu an-Nasa'i wa ghairuhu. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu katanya, aku pernah berkongsi dengan Ammar dan Sa'ad radhiyallahu anhum pada harta ghanimah yang kami perolehi dalam peperangan Badar, dan seterusnya hingga kepada akhir hadis. Hadis ini diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dan selain daripada Imam An-Nasa'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, hadis yang kita baca saat ini adalah hadis dhaif menurut ulama hadis. Itu yang pertama. Yang keduanya, hadis ini Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada kita bahawasanya dia telah bersyarikat, dia, Ammar bin Yasir, Sa'ad bin Abi Waqqas, di dalam peperangan Badar. Apa hak yang mereka dapat, maka mereka berkongsi. Itu maksud daripada hadis ini. Jadi tiga orang sahabat Rasulullah dalam peperangan Badar. Jadi peperangan Badar ni di antara peperangan yang mula-mulalah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara Rasulullah dengan musyrikin Mekah. Jadi apabila peperangan Badar adalah peperangan yang mula-mula berlaku, maka banyak jugalah hukum hakam yang berkait dengan peperangan itu sendiri, harta rampasan perang belum diketahui oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebahagian daripada sahabat masih lagi menganggap bahawasanya perkara hak yang mereka itu buat sebelum daripada datangnya Islam masih lagi boleh dilakukan setelah daripada datangnya Islam. Sebagai contoh, dalam peperangan, maka tentera-tentera yang menyertai peperangan tersebut, kalau dapat harta ghanimah, dapat ke dia? Hak mana kutip boleh ke dia? Hak mana kutip? Itu pada awal lah. Tapi pada hukum sekarang ni bukan begitu. Hukum sekarang ni kena serahkan harta rampasan perang kepada ketua, dan ketua akan bagi. Baik. Jadi kita nak faham cerita ataupun kita nak faham maksud daripada hadis ni dulu. Jadi tiga orang sahabat Rasulullah ni, yang pertamanya Abdullah bin Mas'ud, yang keduanya Ammar bin Yasir, yang ketiganya Sa'ad bin Abi Waqqas, telah berpakat untuk berkongsi
siapa hak yang dapat daripada kalangan 3 orang saat itu, kita akan siapa hak yang dapat, kita akan kongsi bagi ya. Jadi kalau si A dapat, walaupun si B tak dapat, tetap si B memperolehi juga bahagian daripada apa hak yang dapat oleh si A. Kita maksud dia. Baik. Maka sebahagian daripada ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil boleh melakukan syarikat yang dikenali dengan syarikatul abdan. Syarikatul abdan gini, kita pakat dengan kawan kita, tak ada keluar madam dia pun, kita pakat. Jadi kita pakat pergi candak sutong, contoh pakat ngai ikan. Jadi kat gi boleh ikan semua sekali itu kita kumpul, kita bagi ya 2 orang, tanpa melihat mu kerja banyak ke, mu kerja sikit ke, bagi ya. Itu dipanggil dia syarikatul abdan. Baik. Jadi sebahagian daripada ulama kata boleh buat lagu tu. Jadi boleh buat lagu tu atas pandangan sebahagian daripada ulama. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i tak boleh. Mazhab Imam Syafi'i kata tidak sah syarikatul abdan. Kalau syarikat yang melibatkan harta, sah dengan syarat-syaratnya. Sebab benda hak yang mu buat kerja, dapat kamu lah. Benda orang lain buat kerja, dapat ke orang lain. Di syarikatul abdan ni, maksudnya adalah apabila kita bersetuju untuk pakat 2 orang, jadi mu kerja, aku kerja. Mu kerja sikit ke, dia hak seorang lagi kerja sikit ke, hak seorang lagi kerja banyak ke, tetap benda hak yang diperolehi oleh 2 orang tersebut kena bagi di antara 2 orang tu lah. Jadi mazhab Imam Syafi'i tidak membenarkan syarikatul abdan. Manakala hadis ni, yang pertamanya hadis ni adalah hadis dhaif. Andai kata hadis ni boleh diterima, kalau kita tengok kepada hadis-hadis yang lain, ternyata harta ghanimah dalam peperangan Badar diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan harta tersebut. Baik. Seterusnya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala aradtu al-khuruja ila Khaybar fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala idza ataita wakili bi Khaybar fakhudh minhu 15 wasqa rawahu Abu Dawud wa sahhahah. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya ketika dia hendak pergi ke Khaybar, Jabir bin Abdullah ketika dia nak pergi kepada Khaybar, terlebih dahulu menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum daripada nak pergi Khaybar, Rasulullah duduk di Madinah, adalah kerja dia. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah, khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepatah. Ini di antara adab yang diajar oleh para sahabat kepada kita. Sehingga kan Jabir bin Abdullah sebelum daripada keluar daripada Madinah, khabar kepada Rasulullah sepatah ke mana arah hak yang dia nak pergi, dan dia nak keluar daripada Madinah nak pergi mana. Jadi Khaybar ni adalah satu tempat yang tidak jauh jugalah daripada Madinah ni, satu tempat. Jadi lepas daripada dia khabar kepada Rasulullah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul khabar kepada dia, maka pungutlah, jika kamu mendatangi wakilku di Khaybar, maka pungutlah ni maksud ambillah daripadanya sebanyak 15 wasak kurma. Satu wasak, tak silap ingat 60 gatang rasa, tak silap ingat dah. Baik, jadi apabila Jabir bin Abdullah khabar kepada Rasulullah dia nak pergi ke Khaybar, maka Rasulullah wakilkan kepada Jabir bin Abdullah, iaitu kalulah Jabir bin Abdullah jumpa dengan wakil Rasulullah, di sana ada wakil Rasulullah, maka Rasulullah suruh Jabir ambil daripada wakil Rasulullah sebanyak 15 wasak kurma. Banyak jugalah. Baik. Dia kita masih lagi dalam bab wakalah. Jadi tengok Rasulullah ada wakil seseorang di Khaybar sana.
Ketika Jabir bin Abdullah nak pergi ke Khaybar, Rasulullah khabar kepada Jabir bin Abdullah supaya ambil kurma daripada wakil Rasulullah. Dan ada hadis yang panjang lagi, hak ni tidak sebut hadis, tidak sebut hadis. Hadis yang panjang lagi menyebut kalau sekiranya dia meminta kepadamu tanda, maka mu pegang di atas ni tulang gagah. Rasul suruh pegang di atas tulang gagah dia. Sebagai tanda, kalau kita kata kunci. Takut dia tak kenal Jabir. Lepas tu Jabir minta kema Rasulullah, dia wakil Rasulullah. Tiba-tiba dia minta tanda, maka Rasul bagi kunci, kata kunci kepada dia, mu pegang sini. Pegang di atas tulang gagah. Hak tu hak yang disebut dalam hadis yang lain, yang tidak disebut di sini. Baik. Jadi hadis ini semuanya menjadi dalil kepada akad wakalah. Jadi kita boleh mewakilkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan bagi pihak kita. Seterusnya, wa an Urwatal Bariqi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ma'ahu bidinarin yashtari lahu udhiyah. Al-hadith rawahu al-Bukhari fi athna'i hadith wa qad taqaddam. Daripada Urwah Al-Bariqi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruhnya, menyuruh ni mewakilkan dia lah, untuk membeli haiwan korban dengan membawa wang 1 dinar. Jadi ada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Urwah Al-Bariqi. Rasulullah bagi kepada dia 1 dinar untuk membeli seekor binatang korban. Jadi berpandukan kepada hadis ini, boleh kita mewakilkan kepada seseorang supaya membeli binatang korban untuk kita. Dari zaman kita, bab wakil orang lain beli binatang korban ni memang perkara yang diamalkan oleh masyarakat kita lah. Jadi kita nak buat gebang, kita tak beli diri, kita wakil kepada orang beli. Baik. Jadi kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia membeli seekor binatang korban dengan 1 dinar. Baik. Dan seterusnya hingga akhir hadis. Hadis ni panjang lagi. Cuma Syekh Ibn Hajar ambil sekadar tu je. Sebab sesuai dah dengan tajuk bab wakalah. Kita faham dah daripada kodon ni, walaupun pendek, boleh kita wakil seseorang untuk membeli sesuatu barang untuk kita. Cuma kalau kita nak baca lagi panjang hadis, bagus juga kita boleh sambung sikit lagi hadis. Yang mana Urwah Al-Bariqi ni dia beli seekor binatang korban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beli seekor kambing. Apabila dia beli seekor kambing, dia pun jual kambing tersebut dengan 2 dinar. Rasul suruh beli seekor kambing, Rasul bagi kepada dia 1 dinar. Lepas tu dia jual kambing yang dia beli saat itu dengan bayaran 2 dinar. Dia jual. Apabila dapat 2 dinar, dia pun beli pula seekor kambing dengan 1 dinar. Dia pun pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, ni kambing Rasulullah, lepas tu ni adalah 1 dinar. Rasul kata, mana pula 1 dinar ni? Dia pun cerita, aku beli seekor kambing dengan 1 dinar, aku jual dengan 2 dinar, lepas tu aku beli pula daripada 1 dinar seekor kambing. Tu boleh buat balik seekor kambing dengan 1 dinar. Sebab nampak macam piti tak luak. Mari mana pula kambing ni piti tak luak Rupanya dia pandai, kaki nega orang pandai. Siapa? Urwah Al-Bariqi. Jadi apabila dia buat lagu tu, ada riwayat yang lain menyebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk beliau. Sehingga kan ada riwayat menyebut, apabila Rasulullah berdoa untuk dia, lepas daripada tu dia nega benda laku belaka. Berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nega benda
laku belaka berkat daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar 'ala as-sadaqah. Al-hadis muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Umar untuk memungut zakat dan seterusnya hingga akhir hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Nah, jadi Imam Ibn Hajar ambil pendek aja hadis. Hadis ini panjang lagi, dia ambil pendek aja hadis. Nah, dia ambil Rasul hantar Sayyidina Umar untuk memungut zakat. Jadi boleh kita mewakilkan seseorang sebagai pemungut zakat sebagaimana Rasulullah melantik mewakilkan Sayyidina Umar sebagai pemungut zakat. Tu. Kesesuaian hadis ini dengan tajuk wakalah. Baik. Seterusnya wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahara 63 wa amara 'aliyan an yadhbaha al-baqi. Al-hadis rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih sebanyak 63 ekor unta. Lalu memerintahkan kepada Ali untuk menyembelih unta bakinya dan seterusnya hingga kepada akhir hadis. Maksudnya hadis ini panjang lagi. Hadis ini panjang lagi. Dalam hadis ni Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menceritakan Rasulullah sembelih sebanyak 63 ekor unta. Lepas tu hak yang berbaki lagi, banyak mana hak yang berbaki? Dalam kalau kita baca panjang lagi hadis ni, dia menyebut pada tahun tersebut Rasulullah bawa 100 ekor unta. 100 ekor unta Rasulullah buat korban. 100 ekor unta buat korban. Buat korban untuk siapa? Untuk Rasulullah. 100 ekor unta nilai yang harga kita zaman kita berapa? Bukan murah. Kita tak etok mahal lah. Kalau dak etok mahal, kita tak 5,000 seekor je dengan duit kita. Unta. Jadi kalau 5,000 kali 100, dak ke setengah juta. Tu kita tak 5,000 unta, bukan boleh 5,000 seekor. Baik. Lembu lah lebih kurang 5,000 seekor, besar sikit. Jadi Rasulullah pernah korban pada satu tahun tu sebanyak 100 ekor unta. Tahun sebelum tu pun Rasul korban dah. Tapi pada tahun tu, pada penghujung umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul korban sebanyak 100 ekor unta. Daripada 100 ekor unta tu, Rasul sembelih sendiri dengan tangan dia sebanyak 63 ekor. Kata ulama, sebab apa Rasul sembelih 63? Kerana sesuai dengan umur dia 63 tahun. Jadi bilangan 63 saat itu sama dengan bilangan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala yang berbaki, dia suruh Sayyidina Ali hak yang tolong sembelih. Hak berbaki. Dan diperintah kepada Sayyidina Ali supaya membahagikan daging-daging, kulit, pakaian-pakaian unta tersebut bagi belaka. Bagi belaka. Dia perintah kepada Sayyidina Ali suruh bagi binatang korban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dalam hadis ini yang kita faham, hak yang kita dapat faham adalah boleh kita wakil kepada orang lain untuk sembelih binatang korban kita. Kerana Rasulullah pernah mewakilkan kepada Sayyidina Ali untuk sembelih binatang korban. Tapi kalau kita nak pergi sembelih binatang korban orang dak wakil tu tak boleh. Tak boleh. Pergi tengok binatang orang ni ramai banyak binatang lembu nak buat benda, nak rebang hari raya. Lepas tu aku tak sembelih tuan ni dak wakil tu tak boleh. Hak tu kena ganti. Tuang dak wakil kita sembelih barang orang mana boleh. Baik. Jadi bolehlah
kita wakil orang melih binatang korban kita. Walaupun boleh, sebaik-baiknya. Ini hak yang sebaik-baik. Sebaik-baiknya kalau kita pandai. Kalau kita pandai, tak pandai tak payahlah. Kalau kita pandai, kita sembelih sendiri. Hak tu hak yang terbaik sekali. Kerana Rasulullah sendiri sembelih sebanyak 63 binatang korban dia. Baik. Sebaik-baiknya kita sembelih sendiri, tapi dengan syarat kalau kita pandai. Kalau tak pandai, hak paling afdal suruh orang lah tak pandai nak buat apa ni? Nak pandai, yang pertama belajar. Kalau tak belajar, tak pandai lah. Lepas tu bab sembelih ni tak padang dengan belajar. Belajar 4-5 utir kitab pun kalau tak ada keberanian, tidak mampu juga untuk sembelih sendiri. Dia kena tak selagi kena berani. Baik. Seterusnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil asif qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ughdu ya unais ala imraati hadha fa in i'tarafat farjumha. Al hadis muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang kisah seorang pekerja, ditulis seorang pelayang, seorang pekerja yang berzina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat dia, wahai Unais. Dia terjemahan kita Anas. Tak betul, bukan Anas, Unais. Wahai Unais, pergilah bertemu dengan isteri orang ini. Jika dia mengakui perbuatannya, maka rejamlah dia. Jadi dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Unais untuk menjatuhkan, untuk melaksanakan hukum hudud. Cerita ni panjang. Okey, kita ceritalah. Kalau kita tak cerita panjang, kita tak faham maksud daripada hadis ini. Yang mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki daripada Arab Badui. Dia datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Ada seorang Arab Badui mari berjumpa dengan Rasulullah. Dia pun khabar kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku bersumpah dengan nama Allah kepadamu wahai Rasulullah, aku nak minta menghukumkan untuk aku dengan kitab Allah, dengan Al-Quran, menjatuhkan, memutuskan keputusan kepadaku berpandukan kepada Al-Quran. Dia mari jumpa dengan Rasulullah. Orang Arab Badui. Dia apa tak berapa nak faham mana. Dia tak apa nak pandai mana. Tak apalah. Sebab dia mari jumpa dengan Rasulullah, dia suruh Rasulullah menjatuhkan ataupun memutuskan hukum untuk dia berpandukan kepada Quran. Sebenarnya tak perlu khabar pun. Kerana memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengeluarkan hukum, menjatuhkan hukum, membuat keputusan berpandukan kepada Al-Quranul Karim. Memang begitu. Baik. Lepas tu dia kata lagu mana? Dia mari 2 orang. Lepas tu seorang lagi kata, wahai Rasulullah, yang mana dalam hadis yang diriwayat daripada Abi Hurairah, Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhuma, dia kata, hak seorang lagi ni orang hak afqahu minhu. Dia lebih faham sikit berbanding dengan hak yang pertama. Dia kata mana? Naam. Ya Rasulullah, faqdi bainana bi kitabillah, jatuhkan hukum di antara kami berpandukan kepada Al-Quran. Tapi nak minta sikit aja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan kepadaku untuk bercakap sikit. Dia mari 2 orang, balah 2 orang ni. Hak pertama suruh Rasulullah. Jadi memutuskan untuk aku. Memutuskan untuk aku berpandukan kepada Quran. Hak yang kedua, dia lebih faham sikit. Rasulullah, ya, putuskan di antara kami, untuk kami berdua berpandukan kepada Quran, tapi nak minta izin sikit wahai Rasulullah, nak cakap sikit. Hak yang kedua ni nak cakap sikit, nak cerita dulu.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hak yang kedua, qul, cakap mu nak kata benda pun. Maka hak yang kedua kata lagu mana? Inna bani kana asifan ala hadha. Anak lelakiku dia bekerja dengan orang ini. Jadi dia kerja dengan orang ni, jadi dia duduk di rumah orang ni. Kerja kan? Kerja. Jadi gi mari dalam rumah orang ni biasalah. Sampai satu masa, na'udzubillahi min dzalik, semoga Allah Taala melindungi kita semua, fazana bimraatih. Anak aku ni berzina dengan isteri dia. Ni di antara benda hak yang perlu kita kena jaga. Benda ni bukan benda baru. Benda ni benda lama. Pernah berlaku dan zaman kita pun lebih teruk lagi benda ni berlaku. Jadi kita kena berhati-hati. Ketika kita ada pekerja lelaki yang bebas masuk dalam rumah kita, memang hak ni perlu kena berhati-hati. Memang cukup bahaya. Baik. Dengan keluarga kita memang cukup bahaya. Tidak salah untuk kita mencari pekerja lelaki buat kerja di rumah kita, tapi kita kena jaga batasan-batasan yang ditetapkan oleh syarak. Kena jaga pergaulan isteri kita, pergaulan anak-anak perempuan kita dengan pekerja kita. Baik. Kita jangan menganggap benda ni hanya berlaku di zaman dulu sahaja. Bahkan di zaman kita lebih teruk lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada tu, kata lelaki yang kedua saat ni, wa inni ukhbirtu anna ala bani ar-rajam. Aku orang khabar kepadaku bahawasanya anak aku perlu dijatuhi hukuman rejam sampai mati. Anak lelaki pula, oh sayang anak lelaki. Jadi orang khabar kepada aku, anak lelaki aku ni melakukan kesalahan yang besar, berzina dengan bini orang, kena rejam sampai mati. Maka aku buat lagu mana? Aku pergi jumpa dengan lelaki ini, suami kepada perempuan hak yang anak lelaki aku berzina dengan dia, berzina dengan isteri dia. Aku pergi jumpa, maka aku berunding dengan suami dia. Faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidah. Aku tebus, aku bayar untuk anak aku bagi kepada dia sebanyak 100 ekor kambing, dan aku bagi seorang hamba sahaya perempuan, supaya anak aku saat itu tidak dijatuhi hukuman rejam, kata orang lelaki saat ni. Baik. Lepas daripada tu, apabila aku buat gitu kepada dia, fasa'altu ahlal ilm fa akhbaruni anna ala bni jaldami'ah. Lepas tu baru aku tanya orang lain pula, sahabat-sahabat lain hak yang mempunyai pengetahuan yang tinggi. Aku tanya, mana keadaan aku ni? Maka mereka khabar kepada aku bahawasanya anak aku ni bukan kena rejang sampai mati, bukan. Tapi anak aku ni kena watang sebanyak 100 watang je. Lepas tu lagi, wa taghrib am, kena buang daerah selama setahun. Baik. Lepas tu, wa anna ala imraati hadzal rajm. Adapun rejam adalah hukuman yang perlu dilaksanakan kepada isteri bagi orang ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Kata Rasul, demi Allah yang jiwaku di dalam genggamannya, aku akan menjatuhkan hukuman untuk kedua kamu berpandukan kepada Al-Quran. Aku akan khabar hukum berpandukan kepada Al-Quran. Kata Rasulullah, al-wadidatu wal ghanam raddun alaik. Hamba perempuan hak yang memberi kepada dia, dan kambing 100 ekor memberi kepada dia, perlu dipulangkan kembali kepada kamu. Mungkin ambil mula. Jadi kena pulang balik kambing tersebut, kena pulang balik hamba perempuan tu. Sebab apa? Sebab hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran bukan begitu. Hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran, kata Rasulullah, wa ala bnika jaldu mi'ah wa taghribu am. Hukum yang perlu dijatuhkan kepada anakmu kerana berzina dengan bini orang adalah kena rotang sebanyak 100 rotang dan kena buang daerah selama setahun.
Tu taghribu am ni maksudnya buang daerah lah. Dia di kampung, kena buat pergi tempat lain. Kena buang daerah, tak boleh balik kampung selama setahun. Gotang sebanyak 100 gotang. Kerana anak lelaki tersebut, dia belum lagi berkahwin. Jadi orang yang belum berkahwin, apabila dia berzina, maka hukuman dia adalah gotang sebanyak 100 gotang. Baik, 100 gotang, dia tak teruk mana, kita nak tengok lagu mana 100 gotang dia ni, mudah je tengok. Lagu mana cara pelaksanaan, boleh buka dalam YouTube je lah ni. Tengok bagaimana pelaksanaan yang dilakukan di Aceh. Lagu mana gotang pesalah. Gitu je. Bukan gotang sampai ke pecah punggung. Tu bukan gotang hak yang dipersetujui di dalam agama Islam. Baik. Jadi 100 gotang hak yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berpandukan kepada Al-Quran. Sebab Rasul kata, aku meletakkan hukum berpandukan kepada Al-Quran. Manakala isteri kepada hak yang pertama tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa waghdu ya Unais ila imraati hadha. Rasul kata, wahai Unais, mu pergi kepada isteri orang ni, mu tanya dia, betul tak dia berzina dengan lelaki tersebut, dengan pekerja suami dia, betul ke tak? Kalau fa ini i'tarafat farjumha, kalau sekiranya dia mengaku atas perbuatan tersebut, maka mungkin kena rejam dia sampai mati. Baik, jadi Rasulullah telah mewakil kepada Unais berjumpa dengan isteri kepada lelaki tersebut untuk tanya, betul tak mu zina dengan pekerja suamimu? Baik, dan ternyata perempuan itu mengaku bahawa dia berzina. Jadi apabila dia mengaku, maka dijatuhkan hukuman rejam sampai mati bagi perempuan tersebut. Kerana itu adalah penawar yang dapat merawat penyakit yang membaruh dalam masyarakat. Kita duk cari penawar untuk menghalang penyakit yang tersebar dalam masyarakat mengikut logik kita, mengikut apa yang kita putuskan. Maka pasti kita tidak akan dapat menyembuh penyakit tersebut. Kerana penawar yang sebenarnya adalah penawar yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tengok, kalau kita buat kajian, bab berzina memang cukup teruk di zaman kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan umat Islam di zaman kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dan keluarga kita daripada perbuatan tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, habis bab yang berkait dengan wakalah. Kita nak masuk dalam bab baru, iaitu babul iqrar. Bab pada menyatakan iqrar. Iqrar ni membuat pengakuan. Kita mengaku. Itu makna iqrar. Dia mengaku ni banyak perkara lah. Masalah mengaku ni, antaranya adalah kita mengaku kesalahan kita. Sebagai contoh, perempuan tadi, ketika Unais pergi berjumpa dengan dia, Unais tanya, betul tak mu berzina? Dia pun mengaku. Itu dipanggil iqrar. Dia mengaku. Jadi apabila dia mengaku, maka sabitlah kesalahan tersebut. Dia kesalahan zina ni dia sabit dengan salah satu daripada dua perkara. Yang pertamanya dengan 4 orang saksi yang adil. Apabila 4 orang saksi yang adil bersaksi bahawa si fulang berzina, maka sabit kesalahan tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah apabila tuang tubuh saat itu mengaku. Dia mengaku bahawa dia berzina, maka sabit kesalahan tersebut. Jadi hak yang tadi itu memang dia mengaku. Dia mengaku dia berzina, maka dijatuhkan hukuman. Jadi Rasul suruh tanya dulu. Tanya dulu. Kalau dia tak mengaku, tak apa lah. Tak perlulah jatuh hukuman. Walaupun dia buat sungguh. Jadi hak tu serah kepada Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau dia mengaku, maka kena jatuh hukuman hudud kepada dia. Baik. Ini kita nak masuk dalam bab baru, iaitu bab iqrar, membuat pengakuan. Katanya, an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulil haqqa walau kana murra. Allah.
Sahahu Ibnu Hibban fi haditsin tawil. Maksudnya daripada Abi Dzar radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, katalah yang sebenarnya meskipun pahit. Rasul khabar kepada Abu Dzar. Hadis ini sebenarnya panjang. Ada beberapa pesanan yang dipesang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasul pesang kepada Abu Dzar. Antaranya Rasul khabar kepada Abu Dzar, mung kena kata benda yang benar walaupun pahit. Dia nak berkata benda yang benar ni bukan semua orang mampu. Bukan semua orang mampu untuk berkata perkataan yang benar. Tambah-tambah lagi kalau sekiranya perkataan yang benar saat ni tu kalau diperkatakan orang tak suka. Orang tak suka kalau khabar benda benar, lebih lagi susah untuk kita berkata benda yang benar. Apakah kaitan hadis ini dengan iqrar? Kaitannya adalah kadang-kadang seseorang itu melakukan kesalahan. Apabila diminta untuk dia mengaku, maka dia kena mengaku walaupun pahit. Dia mengaku, dia kena cakap benar walaupun pahit. Dan perkataan qulil haq walau kana murran, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya bab iqrar sahaja. Begitu juga bab-bab yang lain. Apabila kita melihat ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, orang yang mempunyai jawatan tertentu. Sebagai contoh, kalau sekiranya kita mampu untuk bagi nasihat, kita bagi nasihat. Kita kena kata perkara yang benar walaupun perkara yang benar itu pahit. Itu adalah tanggungjawab kepada setiap orang Islam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik kerana umat Rasulullah mempunyai dua sifat. Yang pertamanya menyuruh manusia kepada kebaikan, yang keduanya mencegah manusia daripada kemungkaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mung adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Baik. Nah, jadi kalau benda yang benar, kita kena kata benar. Nah, jadi kita jangan takut untuk berkata perkara yang benar. Ketika kita berkata perkara yang benar, niat dalam hati adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan tanggungjawab kita. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya masuk dalam perbincangan yang baru, iaitu babul ariyah. Bab pada menyatakan berkenaan dengan ariyah. Ariyah ni pinjaman. Kita bagi pinjang barang orang ataupun kita pinjang barang orang. Dia ada hukum dia. Jadi secara ringkasnya kita nak cerita tentang ariyah ni. Apabila kita pinjang barang orang, maka kita kena pulang kembali. Dan dia ada hukum-hukum yang berkait dengan pinjang barang orang yang disebut secara panjang lebar di dalam kitab-kitab fiqh. Katanya an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-yadi ma akhadhat hatta tu'addiyah, rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahhahu al-Hakim. Daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasul kata mana? Pihak yang memegang sesuatu barang harus bertanggungjawab terhadap keutuhan barang yang dipegangnya sehingga mengembalikannya kepada pemiliknya. Hadis riwayat Ahmad dan Arba'ah, 4 orang ulama hadis, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Jadi apabila kita ambil barang orang, kita kena jaga molek dan kita kena pulang balik kepada tuang dia. Okey, itu maksud secara ringkas daripada hadis ini. Seterusnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addil amanata ila man i'tamanak
wala takhun man khanak. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله